Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperteguhkan iman dan mempertingkatkan amal, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mengasihi rasulnya dan menuruti segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik dan memperoleh kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijri dan program Semarak Cinta Rasul Wilayah Persekutuan, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Semarak Cinta Rasul. Sidang jemaah yang berbahagia, bulan Rabiul Awal kembali mengingatkan kita akan kelahiran insan teragung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang menjadi rasul terakhir bagi umat manusia. Hakikat yang mesti kita fahami ialah kelahiran dan perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam telah membawa hikmah dan kebaikan yang sangat besar kepada manusia serta seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jelaslah bahawa hidup dan mati baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menginginkan kebaikan dan kesejahteraan hidup kita sebagai umatnya, bahkan merasa berat melihat kesusahan yang ditanggung oleh umatnya walaupun tidak pernah bertemu. Justru sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa berusaha memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya agar selamat daripada jurang kesesatan dan kerosakan. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikan salat serta tunaikanlah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kamu beroleh rahmat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, iaitu contoh tauladan yang baik kepada seluruh manusia, yang meliputi segala perbuatan, pertuturan dan sifat. Semakin kita mengenali kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya semakin teguh cinta kita kepadanya. Melalui sambutan Maulidur Rasul, ia juga sedikit sebanyak dapat mengembalikan
dan memugar segala kecintaan kita kepada setiap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, dengan Islam kita beroleh petunjuk dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ia mengeluarkan kita daripada hidup dalam kegelapan kepada cahaya, daripada jahiliyah kepada hidayah, daripada kebatilan kepada kebenaran, daripada kesesatan menuju ke jalan kejayaan. Lebih daripada itu, Islam menjadi jaminan kebahagiaan diri kita, keluarga dan masyarakat di dunia hingga akhirat. Hakikatnya, kisah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam mesti diangkat dan diteladani. Jika sebelum ini manusia hidup dalam keadaan jahiliyah, namun dengan perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam, manusia kembali kepada kehidupan yang berpaksikan aturan Tuhan. Perselisihan dan pertembungan yang sering berlaku dalam kalangan kabilah-kabilah Arab suatu ketika dahulu dapat diselesaikan dan disatukan dengan semangat persaudaraan dan kasih sayang. Lihatlah kehidupan mereka selepas itu, saling menerima, tolong menolong, dan sanggup mengorbankan kepentingan diri semata-mata demi membangunkan kota Madinah sehingga menjadi sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Rakyatnya hidup dalam keharmonian walaupun berbeza keturunan dan puak. Bahkan mereka juga menjadi masyarakat yang paling hebat pernah dirakam dalam pentas sejarah dunia. Mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah diusahakan dengan gigih. Jangan hanya menzahirkan kecintaan melalui cara berpakaian semata-mata. Bahkan berusahalah untuk menuruti baginda sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, terutamanya dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah lambang cinta sejati terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya berbanding bapanya, anaknya dan orang-orang lain keseluruhannya. Sebagai sebuah keluarga Malaysia, khususnya bagi masyarakat Islam, marilah kita menelusuri dan menghayati sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan buku-buku atau pelbagai bacaan sirah yang berautoriti serta daripada sumber yang tepat. Kita juga boleh mendapatkan ilmu mengenai sirah ini melalui kuliah-kuliah pengajian sirah daripada penceramah yang bertauliah dan pakar mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat keluarga Malaysia juga, marilah kita ketepikan semua perbezaan dan berganding bahu untuk menaikkan kegemilangan Malaysia di mata dunia sebagaimana contoh tauladan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pembinaan negara Madinah. Kita semua ibarat sebagai satu keluarga besar tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Kehidupan kita saling melengkapi antara satu sama lain. Kita mestilah sentiasa bermotivasi untuk memacu kejayaan walaupun kita masih lagi berada di fasa pandemik yang semakin hampir menuju ke fasa endemik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1443 bertemakan manhaj Rabbani ummah berkualiti. Marilah bersama kita jayakan manhaj Rabbani dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dalam menepani apa jua keadaan dan situasi. Contohilah baginda sallallahu alaihi wasallam
untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, amanah, adil dan bijaksana dalam setiap tindakan, terutama ketika menyampaikan mesej dakwah. Sempena penjenamaan program Semarak Cinta Rasul yang akan dilaksanakan dan menyajikan pelbagai program serta aktiviti secara maya dan fizikal dengan mematuhi SOP. Marilah kita mengambil manfaat melalui penganjuran program-program dan aktiviti-aktiviti ini agar kita dapat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber inspirasi bagi kejayaan di dunia dan di akhirat. Semarakkan pelbagai program di 89 buah masjid, 124 buah surau Jumaat dan 567 buah surau di wilayah-wilayah persekutuan dengan program Maulid Rasul pada tahun ini. Dengan kebenaran yang telah diberikan untuk pengimarahan masjid, surau Jumaat dan surau, anak-anak Qaryah perlu mengambil peluang ini untuk turut sama hadir melaksanakan solat fardu secara berjemaah dan menghidupkan majlis-majlis ilmu dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jika sebelum ini ada dalam kalangan kita yang mempertikaikan mengapa masjid dan surau dihadkan kapasiti jemaah, namun kini kebenaran sudah diberi. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menghadirkan diri mengibarahkan rumah Allah ini. Marilah kita memperbanyakkan selawat kepadanya. Terapkan dalam diri setiap ahli keluarga untuk mengamalkan setiap ajaran Islam serta mengikuti setiap sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesungguhan kita menyemarakkan Maulidur Rasul demi kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dapat meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi semangat untuk konsisten dan istiqamah dengan ajaran Islam. Semoga kita tergolong dalam kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh syafaat baginda di hari pembalasan kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, renungkan beberapa kesimpulan untuk ingatan kita bersama. Yang pertama, semarakkan cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa mencontohi ketinggian peribadi dan kemuliaan akhlak baginda dalam kehidupan. Yang kedua, hayatilah semangat kesatuan dan persaudaraan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan saling memperkukuh hubungan persaudaraan serta menjauhi setiap ruang perbelahan dan persengketaan. Dan yang ketiga, amalkan setiap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara supaya kita sentiasa menjadi insan yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam secara sepenuhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.